السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-24 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Kalau kamu tidak mampu menandingi Al-Quran itu dan kamu tidak akan mampu menandinginya, maka takutilah kamu akan neraka yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu-batu, telah pun disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat ini lanjutan daripada yang lepas, iaitu amaran kepada golongan kafirun, janganlah mereka menentang atau ingkar terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya neraka telah pun siap disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang masyhur dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun diperlihatkan kepada syurga dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Maka demikian jugalah neraka telah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, bahawa dunia yang Allah ciptakan ni begitu besar, yang kita hidup ini hanyalah merupakan satu part yang kecil daripada angkasa raya yang begitu besar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah matahari yang ada dalam sistem solar kita pun berbanding dengan bumi begitu besar, rupa-rupanya masih kecil dibandingkan dengan sistem solar yang lain. Ada lagi yang lebih besar dari matahari, berganda-ganda. Bandingannya, bagaimana bandingan bumi kepada matahari, maka begitu juga skala yang sama jika nak dibandingkan matahari dengan bintang yang lain. Dan ada pula bintang yang jauh lebih besar dari matahari itu nak dibandingkan dengan satu lagi sistem, ternyata ia sangat kecil. Dan kalau itulah yang sebenarnya, maka kehidupan kita dalam bumi ini laksana hama zarrah, satu jisim yang sangat kecil yang tak terpandang pun di sisi Allah SWT. Baik, neraka ini adalah diberi amaran oleh Allah SWT untuk orang-orang kafir memasukinya. Tetapi neraka juga adalah satu tempat hukuman bagi orang beriman yang ingkar, yang namanya fasik ataupun asin. Kerana buktinya apa tuan-tuan? Buktinya Ahlus Sunnah menggunakan ayat daripada surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ancaman kepada mereka yang beriman, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'alakum tuflihun wattaqun nar allati wa'idat lil kafirin. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba. Jangan kamu makan riba. Dan takutlah Allah SWT supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Dan takutlah kamu pada neraka yang telah pun disiapkan untuk orang-orang kafir. Maka dalam i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa ini, mereka berhak, mereka patut untuk menerima hukuman di sisi Allah SWT. Manakah mungkin kat dunia dia terlepas, dia buat macam-macam penganiayaan kepada orang lain, dia terlepas, dapat anugerah pula tu. Kan zalimnya sistem manusia yang ada pada hari ini. Kalau ada undang-undang pun untuk orang yang lemah, orang yang berportfolio tinggi, yang ada jawatan tinggi, mereka terlepas. Banyak ruang untuk melepaskan diri mereka. Jadi tuan-tuan, mana pergi orang seperti ini? Adakah terlepas begitu saja? Tidak. Dia tak akan terlepas. Kerana kita baca pada hujung surah An-Naba, Allah gambarkan bila penghakiman yang pertama berlaku dekat akhirat adalah
binatang. Contohnya kambing yang bertanduk menyondol kambing yang tak bertanduk, maka kambing yang tak bertanduk itu akan membalas balik kambing yang telah menanduknya kat dunia. Lalu persidangan kehakiman binatang pun berakhir. Lalu orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir berkatakan, kebaik kalau aku jadi tanah. Mereka ni sombong, mereka tak berkatakan kebaik kalau aku jadi binatang. Binatang yang Allah gambarkan dalam sidang mahkamah pertama sebelum sidangnya mahkamah manusia menuntut bela atas apa yang tak selesai hak dekat dunia dulu, maka manusia akan diperlihatkan, oh ni balasannya, lembu ini menanduk lembu ni balik, kambing ni menanduk kambing ni balik, anjing ni menggigit anjing tu balik. Dah selesai dah jadi tanah. Maka orang kafir melihat, oh macam ni jadi kan kebaik kalau kami jadi tanah. Dia tak katakan kebaik kalau kami jadi binatang macam ni. Makna selesai setakat itu. Tapi kalau orang-orang kafir ini masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya, dia masuk neraka tak mati tak hidup. Ya, kerana Allah SWT akan seksa, dipecahkan kepala, ada balik semula. Kulit ni dibakar hangus, datang balik semula kulit yang baru menggantikan. Tak selesai. Sampai orang dalam neraka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makisun. Orang-orang dalam neraka ni berkata kepada malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga neraka Zabaniya, Malik, kalau begini gayanya hukuman, baik mati saja. Malaikat Malik akan berkata, tak, kamu akan kekal sampai bila-bila. Kamu akan merasai seksa ni tak berhenti-henti. Kerana bila tak berhenti-henti penyiksaan itu, hukuman itu, maka dia akan berlanjutan, pedih, tak berhenti-henti. Tapi kalau sekali hukum mati, habis cerita. Tak, Allah tidak mahu seperti itu. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi bergambarkan bahawa ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba kedengaran satu bunyi yang menakutkan. Lalu para sahabat menjadi bingung, takut, hairan. Nabi telah bersabda, inilah dia satu batu yang dibuang ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang jatuh ke dalam ka'ar, jatuh dalam dasarnya. Nak menceritakan begitu dalamnya neraka Jahannam. Dan Nabi menggambarkan lagi dari riwayat yang sahih dan disebut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, inna ahwanan nasi azaban yawmal qiyamah rajulun yudha fi akhmasi qadamaihi yaghli bihima dimaguhu. Orang yang paling kurang seksanya di akhirat besok itu seorang lelaki yang diletakkan, digantung dia di atas api neraka. Dia kakinya kedua-duanya cuma kena kepada asap api neraka sahaja, tetapi dengan sebab itu otaknya menggelegak. Itulah dia Abu Talib. Nabi telah bersabda, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau tidak kerana aku, maka dia akan berada di dasar api neraka. Tetapi kerana sokongannya kepada dakwah yang kau bawakan, walaupun dia tidak masuk Islam, maka Allah mempermudahkan sedikit siksaannya, iaitulah dia digantungkan di asap api neraka. Kakinya yang kena pada asap neraka, tapi dengan sebab itu kepalanya, otaknya menggelegak. Inilah dia tuan-tuan, seksa yang menimpa ahli neraka. Neraka telah pun disiapkan, kata ahlu sunnah, dalam dunia yang besar yang Allah jadikan ni, kita pun tak tahu kat mana. Maka nak lagi takut pada api neraka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana itu seorang Islam, seorang yang masuk Islam, dahulunya merupakan seorang peninju terkenal dunia, Muhammad Ali kan, bawa pergi mana-mana lighter. Tanya pada dia, Muhammad, kau bawa lighter ni buat apa? Kau kan isap rokok pun? Tidak, memang aku tak isap rokok, aku tak minum arak, tak melakukan perkara yang haram dalam Islam. Tapi setiap kali aku merasakan ingin berbuat maksiat, aku akan ambil api ni, aku kena pada tangan aku. Lalu berkata, hai Ali, Muhammad, engkau api lighter dekat dunia ni kau tak tahan, maka macam manakah api akhirat yang paling menyiksakan itu, iaitu 70 kali daripada api yang ada dekat dunia. Okay, tuan-tuan, takutilah api neraka, kerana satu hari di akhirat besok
sama dengan 1000 tahun kat dunia. Jangan ada seperti orang Yahudi yang mengatakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat, kami akan masuk neraka berapa hari saja. Dia ingat berapa hari ni macam kat dunia. Lalu Allah jawab, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari dekat akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kau hitung dekat dunia. Maka tuan-tuan, inilah dia amaran yang diberikan Allah SWT kepada golongan yang ingkar, walaupun zahirnya menunjukkan kepada orang kafir, tetapi telah dijawab dengan ayat yang lain. Dan Quran tidak boleh dibaca satu langsung kita faham daripadanya. Kita perlu membanding, bezakan dan juga mengkaji ayat yang lain. Itulah dia keseluruhan Quran, untuk difahami, dibaca, dihayati, dia saling melengkapi satu sama lain. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.